Ikram Muda. So untuk hari ini Ana harap kita semua dapat belajar sebersedikitlah untuk menjadi seorang murabbi dan murabbiah yang insya-Allah berjaya lah muaisyahnya. Jadi tanpa membuang masa lagi, tanpa membuang masa lagi, Ana jumpalah Kak Syifa Zamiran untuk ke bengkel kita insya-Allah. Okey. Ya ke nak tua sangat? Kejap. Hanya lahir 95. Antum lahir umur berapa? Kita komen sikit. Lahir tahun berapa? Ana rasa jauhnya kita. 2001, 2000. Biasanya kan dalam Ana jadi kalau Ana dekat Ikram Ozi ni, Ana biasa jadi macam antara yang termuda lah. Antara kak orang. Macam tu. Biasa perasaan tu. So kita rasa macam kita kecil, kita boleh pergi macam panggil semua orang kak, kau tak ingat nama. And ataupun kita boleh macam-macam lah, kita boleh ada kelebihan kita bila kita jadi adik ni. Lepas tu bila Ana start bagi sharing dekat Malaysia, Ana macam alamak semua dah penjara kak. So kalau tak ingat nama dia orang, Ana tak boleh panggil dia orang adik. And Ana tak ada dah nama yang Sylvia kakak tu ataupun abang tak lah, akhi je kan. So ramai lahir 2000, 2002. Okay lah, kita tak lajang sangat. Tak kurang daripada 10 tahun. Okay, sampai sarapan boleh. Tapi kalau sarapan janganlah buka video. Kalau tak sarapan, kena buka video. Okay. So kita ada sekarang ni 25 orang. So tolak Ana, so 24. Khadijah 2 kan. So kita ada lagi berapa orang Lagi sikit je lagi Okay, sementara tu kita kena kenal sikit dulu. Sementara Ana cakap Antum prepare dulu Antum nak cakap apa tentang Antum. At least nama, tinggal kat mana, bidang. Tulis dekat dalam ruang komen. Nanti kalau Ana terasa nak panggil, adalah tu. Bolehlah nak panggil. Okay, tulis dulu. Nanti Ana share tentang Ana. Okay, 2 minit. Sekejap, nama, tinggal kat mana, bidang dan anything yang nak bagi tahu tentang diri sendiri. Relevan ke tak relevan ke letak tepi. Whatever that you want to say about you. Okay, so kita ada banyak. Yap, okay. So kalau Ana tadi nama Ana Syifa. Biasanya kalau Ana bagi tahu nama Ana, Nurul tu macam tak wujud cik. So kita tak suka jadi common. So biasanya Nurul tu diketepikan lah, tinggal Syifa Zamiran je. Tapi sebenarnya Ana ada Nurul. Nama sebenar ayah pun bukan Zamiran tapi Zamiram. Tapi kita pakai nama yang kita famous, so Zamiran. Tinggal kat Terengganu. So sekarang dekat Terengganu, tinggal kat mana? Okay, Ana tinggal dekat Australia tapi sekarang dekat Terengganu. So bulan 4 hari tu Ana balik ziarah parents, bawa baby tunjuk kat parents. Kita tengok, tersadar kat sini, macam itulah. So Ana still counting days lah untuk balik dekat Australia. So bidang Ana psikologi tapi Ana minat je dengan benda-benda macam ekonomi, law, human, basically apa-apa yang tak ada physics macam engineering. Okay, so that's about me. Jom kita baca. So kita ada Asma. Hai Asma. Tapi Asma tu lama je Asma. Mana ni? Lepas tu kita ada Sila Hanis. Asma nak share ke Asma punya ni? Ana tulis kat bawah-bawah tu Kak. Dia macam tadi excited tu dekat enter kan. Itulah. Okay. Tak apa, dimaafkan. Pagi-pagi kita kata kita tengah ni excited ni. So effort for
100 for effort, okay? So Asma, Ceras, Basara. Okay, orang KL. Aduh, Ana pernah cakap pasal orang KL tau. Lepas tu, tiba-tiba orang KL macam cakap kat Ana, Syifa, Selangor tu bukan KL. Syifa, Putrajaya bukan KL. Sebab kalau orang Terengganu ataupun orang Pantai Timur ataupun orang selain daripada Selangor lah basically, apa-apa yang berkaitan dengan Selangor, yang area-area tu, semua kita panggil KL. Okay, so kita tak tahu geografi geografi spesifik. So kalau cakap okay program tu dekat sekian tempat kat Selangor, kita dah macam okay sepatutnya semua orang Selangor boleh pergi. Padahal dia mungkin hujung Selangor ke hujung Selangor kan. So maafkan kalau terasa ya. Tapi Asma ni baik orangnya, so dia masih macam okay je. Okay, so kita ada Asila dari JB Law, okay. Asia, Quran Sunnah, Gombak, okay. So far walaupun baru 3 orang kat atas ni, korang macam quite diverse lah dari segi bidang. So Dija, Gombak, Law juga, okay. Khadijah, Shah Alam, Engineering, okay. Mana orang selain Selangor ni? Maira, Putrajaya, Fiwa Usul, okay. Atira, hai Atira. KL, psikologi. Kita geng. Okay, nanti Atira topak-topak, okay? Lepas tu ada Salwa, Muo. Lama tak akan nak faham MUO ni apa. Muo, Engine. Okay, Fatini, Masa-Masa Education, Iza, Ipoh, Iza Fadil, hai. Sosiologi, Asia Hasbullah, Jitra, Education, menarik. Mariam, Law, Faris, Engineer. Oh, dari Kuching. So sekarang ni dekat Kuching lah Faris. Sorry tak buka kamera sebab tengah kat luar. Okay. That's alright. Oh, multitasking Tak apa, dimaafkan. As long as kita share ada kat dalam two ways communication kat dalam chat, then that's alright. Ana okay je. Sebab faham je kita kan tengah banyak program back to back kan. So it's a bit hard lah untuk kita ensure semua orang betul-betul dekat depan screen. Okay, kita ada Arif Fikri, Law. Hi Fikri. Okay, Arif ke Fikri? I'm not sure nak panggil apa. Nanti cakap panggil apa? Arif ke Fikri? So Noha, Johor, Sosiologi. Menarik lah ada 2 orang Sosiologi ni. Kalau certain tempat Sosiologi tak famous sangat. So Ana minus Sosiologi, so Ana suka. Okay. So Noha, Sepang, Bahasa Arab. Okay, Bahasa Arab. Ana dulu pernah berangan masuk UIA. Nak masuk psikologi, Ana nak ambil psikologi kat UIA. So UIA tak terima Ana. Apa hati UIA? Tak ada berangan. Okay, tak apa. Kita boleh masuk guna Bahasa Arab. Masalahnya Bahasa Arab Nabi. So Ana redha lah tak dapat UIA. Okay. Hairul Fala, Teluk Intan. Oh, sekarang kat kampus. Okay. House campus mesti kosong Alia, Banking. Menariknya. Okay. So ada siapa-siapa yang belum lagi terus je tulis, tak apa. Jangan risau, kita tak ada peer pressure yang sangat tinggi sampai tak boleh dah cakap sebab kita dah takkan. Okay. So basically untuk hari ni kita ada syarat sikit lah. Syarat dia selagi boleh buka video. Tapi kalau tak boleh buka, that's alright. Tak boleh buka video tu korang punya own capacity lah. Maksudnya korang punya own reasoning. I don't need to know lah. Sebagai contoh, tengah makan ke, I'm okay with it. Tengah jaga anak ke, mana tahu, I'm okay with it. Tengah dekat luar Muayasha dengan family tapi sambil-sambil, that's alright. Tapi kalau boleh dalam chat, banyakkan, okay? So tu yang pertama. Yang kedua, kalau ada je any questions pop up in your mind, terus tanya. Tak payah tunggu waktu untuk Q&A because I don't really have Q&A session. So apa benda yang pop up, kita masuk kat situ. Kalau rasa lebih selesa nak cakap, then cakap lah. Minta izin macam raise hand ke, ada ke? Kat sini ada raise hand tak? Okay, tu Zoom. Okay, that's alright. Just unmute, tanya Kak Syifa boleh kata nak tanya soalan. That's alright. Dia lagi suka macam tu sebab kadang-kadang bila kita biar dia sejuk, dia tak pesen. Okay, so tu yang kedua. Kalau ada any question, just bagi tahu je. Kalau Ana rasa soalan tu akan dijawab kemudian, Ana akan cakap lah, okay, soalan tu akan jawab kemudian. Kalau Ana tak cakap apa-apa, means that kemungkinan besar Ana tak sedar soalan tu.
Okay. Lagi yang ketiga, kalau rasa Kak Syifa rasa penat, jom rest 3 minit. Beritahu. Okay. Sebab kita bengkel. So bengkel ni dia memerlukan cik tak. Bengkel ni dia tak biasa kalau nak cakap seorang. So anak tak suka cakap seorang, macam shot sendiri. So kita kenalah together. Kalau penat kita berhenti. Okay. Okay, sementara tu, sebelum tu, siapa dekat dengan dia ada air? Okay, pergi sediakan tempat yang kondusif kalau korang dekat rumah. Sediakan tempat yang kondusif, ada air, ready untuk conteng ke apa ke. Kalau buka laptop, ready untuk buka laptop. Okay. Handphone tu letak kat tepi, jangan scroll IG waktu yang tengah cakap, okay? Okay. Faris kat luar, tak boleh lah. Tak boleh dia nak tolong . Okay, so kita pergi kat next slides. Kita buat review sikit. So apa benda yang kita akan akan share pada hari ini. Adija, are you there? Kita panggil nama Khadijah. Khadijah. Mana Khadijah ni? Next content review tak apa. Nanti kalau Khadijah dah ada balik, dia akan next lah. Okay, thank you Khadijah. So Sorry. that's alright. Nak ambil air cakap suruh ambil air. That's alright. Faham je. Okay je. Relax. So content review kita simple je hari ni. Akan nak cuba nak kurangkan term-term yang very Arabic ataupun term-term yang macam nak proses the term itself pening. So kita bengkel, kita try untuk minimize all those yang mana pada pening tu, kita fokus kepada okay, objektif kita nak capai benda ni. Okay. Tapi kalau ada those term yang korang rasa macam kita orang nak kena tahulah ataupun ada apa-apa lah dalam mind korang share je lah. Kalau akak boleh jawab, akak jawab. Kalau tak boleh jawab, then ini kat Murabi anda macam itulah. Okay, so kita akan bagi Muayyashah overview benda yang kita akan share hari ni. Tapi sebelum kita nak going forward, kita dah tahu dulu macam biasa the 5W semua kan. Kita akan go through that first and then kita akan fokus kepada H, how dalam yang akak akan share dalam proses Muayyashah. So untuk proses Muayyashah ni, dia bukan daripada any buku ke apa ke tau. Dia macam daripada pengalaman, idea situ. So it's not something yang kena macam ni. Korang kena buat ni dulu, kemudian ni dulu, kemudian ni dulu. Tak. So kita cakap tentang manusia. So manusia ni kita tak ada macam very rigid apa-apa. Okay. So we are quite open untuk buat macam mana tu bergantung kepada kita. So akak just nak bagi ni je lah yang proses Muayyashah tu semua tu daripada experience ataupun kita sendiri come out with it. Bukanlah something yang daripada buku mana rujukan dan semua lah. Okay, just nanti takut ada yang tersalah faham ataupun dia berpegang pada benda ni. Kak Syifa kata macam ni. Jangan cakap kerana takut. Okay, so yang ketiga warning pasal Muayyashah. So dalam kita bermuayyashah tu apa benda juga yang kita kena berhati-hati dalam tu. Okay. Dan yang keempat case tadi. Okay. So sepanjang 4 ni Ana akan kita cakap, lepas tu kita share, lepas tu kita buat aktiviti ke apa semua macam tu. Boleh? Okay. Ingat tahu kalau rasa penat ataupun rasa mengantuk, minta take 3. Okay. I'm okay with it. No problem. Okay, next. Okay, so kita pergi kepada 5W tadi. So, apa, mengapa, siapa, bila, di mana. Okay, kita mulakan dengan apa? Siapa nak share? Apa yang dirasa, ni tak payah cakap pasal dari segi definisi istilah, definisi secara bahasa tak payah. Apa yang korang rasa bila cakap Muayyashah, apa benda? Okay. Biasanya akak buat word cloud, lepas tu akak macam banyaknya benda yang akak kena buat, tak apalah. Tak pun, okay, kita cakap dalam ni. Buka mic, siapa nak cakap? Dipersilakan. Apa itu Muayyashah untuk anda? Berinteraksi. Berinteraksi. Thank you Dija.
Akak suruh nama, akak ada list nama dia macam bagi. Okey, sekejap. Mana kita tengok nama ni. Kenapa tak keluar pula? Tahu-tahu je nak sampaikan dia orang. Liana ada tak? Liana tak masuk lagi akak. Maira tengah apakah itu? Cepat Maira bagi Maira apa? Mak Aisyah. Mak Aisyah lah. Apa nama dia? Communicate. Betul. So kita dah ada interaction, kita ada communicate. Thank you Maira. Noha kata bina hubungan, beramal mesra. Okay, Khadijah Ismail kata beramal mesra. Okay, lagi keep coming. Kalau siapa yang macam bila dia baru join Usrab semua, dia first time dengan perkataan Mak Aisyah tu, lepas tu dia macam lepas tu dia pun tanya kat seseorang, orang tu ada jawab, Mak Aisyah tu ni. Ada tak? Saya lah tu. Selalu apa tahu apa jawapannya? Apa jawapan yang awak dapat pada waktu tu? Dia cakap sama Mak Aisyah. Santuni. Betul juga. Betul. Santuni, bina hubungan, beramal mesra, bergaul, borak-borak. Apa lagi? Lah, aku dah keluarkan kat sini. Patutlah. Dah boleh nampak dah jawapan dia apa. Tak apalah. Tak jadilah trick akak. Belanja makan free. Makan free. Betul. Tapi tak semestinya kalau makan free tu je Mak Aisyah. Kalau makan tak free bukan Mak Aisyah tau. Okay, lepak bersama. Cakap pasal makan free, waktu akak duduk dekat, baru akak datang ke Aussie, akak dah kena bawa usaha terus tau. So, semua usaha yang akak bawa, kebiasaannya adalah usaha yang sama bayar ataupun orang yang lagi tua daripada akak. So, macam mana kita nak buat yang makan free ni? Akak pun tak ada duit. Sama je diorang dengan akak. So, Mak Aisyah akak memang tak ada makan free. Makan bayar asing-asing. Adakah itu maksud akak tak Mak Aisyah? Macam tu. Okay. Tapi biasanya kalau korang ramai, korang akan macam bawa adik ke kan. So macam pandai sikit lah jaga duit kat atas sikit macam tu. So korang membelanja adik-adik. Tak salah. Tapi maksud akak, kalau kita tak mampu nak belanja, that's alright. Semua orang faham kalau dia makan dia bayar. Kalau tak faham, something wrong dengan dia. Yeah. So that's alright. Kalau kita tak boleh nak bayar benda tu, so makan bersama-sama. Dan sama juga, orang dah biasa untuk kena trick. Macam Usrah ni dah dalam masa waktu yang lama. Some people, some adik-adik, dia datang, katakan dia datang YA, dia tahu dah, masuk YA ni, kalau orang buat baik dengan aku, mesti nak tali aku pergi Usrah mana-mana. So, diorang dah ada that thoughts tau. So, sometimes, akan cakap sometimes tak semestinya benda terjadi. Sometimes, diorang rasa kalau kita sangat-sangat mengadikkan diorang, sangat-sangat memberi semua benda free kepada diorang, diorang rasa diorang dah tak selesa sebab memang kita nak jerat diorang into Usrah. You get what I mean? So tu nanti antara benda yang kita perlu hati-hatilah nanti. The stereotype of Mak Aisyah yang kita rasa sebab orang lain buat kita buat, tapi kita tak faham dia punya gist dia apa, dia punya main point dia apa. Okay. So betul Sila, siapa dia tak suka pendekatan dengan ahli-ahli Usrah. Okay. So asal perkataan Mak Aisyah tu mim, alif, ya, shin, ta ke tak mahu betul. Orang yang bahasa Arab tadi siapa? Malulah kak kalau orang yang bahasa Arab tu betul kakak. Kalau salah bagi betul je tau, jangan risau-risau. So, asal perkataan dia adalah Aisyah. Aisyah tu maksud dia hidup. Jadi basically, kita, kalau dalam bahasa Inggeris, kalau kita tulis Mak Aisyah, translation dia will be cohabiting. Cohabiting ni tinggal bersama. Kita hidup bersama dengan dia. Apa maksud kita hidup bersama dengan dia? Kita kena 24/7 dengan dia ke? Tak. Tapi Mak Aisyah ni maksud seolah-olah kita hidup dengan dia, kita tahu pasal dia.
Biasa tak dengar kata-kata Sayyidina Umar yang kata kalau kita nak bina ukhuwah tu, kita kena travel dengan dia, kita kena makan dengan dia, kita kena tidur dengan dia. Kan? So tu antara benda utama dekat dalam muayashah, iaitu kita kena seolah-olah kita tahu dia punya daily life dia macam mana. Okay? Tetapi taklah maksud kita ni macam pervert ataupun kita ni macam stalkers yang kita tahu apa benda yang dia buat. Tetapi kita boleh agak macam kita punya adik-beradik. Kalau adik-beradik kita tiba-tiba kan, ada akak ada 5 orang, adik-beradik semua perempuan. Kita boleh tahu tiba-tiba adik akak datang. Syifa, saya boleh tolong jaga anak awak? Contoh dia cakap macam tu. Akak dah macam okay, awak nak apa dek? Ataupun macam okay, awak nak makan apa sebenarnya yang awak nak suruh saya masak? Macam tu lah. So kita dah kenal adik kita sampai kita macam kita boleh tahu dia apa sebenarnya yang dia nak, ataupun kita boleh tahu macam telepati sikit-sikit lah macam tu. Tu adalah hadaf ataupun itu adalah biasanya dapatan kalau kita dah muayashah. So kita tengah cakap bagaimana kita nak ke arah tu. Bagaimana kita nak capai that situation. Okay. Tetapi apabila kita dah cakap pasal apa ni, kita cakap pasal the big why. Kenapa kita muayashah at the first place? Ahmad Faris kata acknowledge presence, yes? So basically dia kalau kita muayashah ni kita hidup sekali kan, macam maksudnya bila kita cakap pasal muayashah, maksudnya dia sentiasa dia ada lah. Contohnya dekat dalam ni kan, that's why akak kena grade. Tapi kan akak tak boleh tengok semua, dia tulis 21 others je. So akak tak boleh tengok semua. Contohnya akak boleh nampak Salwa apa cerita, Maira tengah dekat Korea. Itulah kan. So betul Faris? Okay. So kita beralih kepada mengapa pula. Sebelum korang baca yang tiga-tiga ni, tu jawapan skema. Apakah jawapan tak skema yang personalize dengan korang? Kenapa kena buat muayashah at the first place? Kalau kita tak buat, tak apa tak? Okay, jawab dulu soalan ni. Kalau kita tak buat muayashah, tak apa tak? Yes or no? Tulis. Cakap pun boleh. Yes or no? No. Kalau kita tak buat muayashah, tak boleh. Okay, Asma kata no. Lagi? Yang lain? Saya kata no. Ada tak yang cakap yes? Tak boleh. Ya. Kenapa Maira? Maira nak share? Sebab dia menghalang komunikasi berkesan. Maksudnya dia akan ada barrier lah kalau macam mana kita tak tahu apa yang kita bagi tu sampai ke tak kalau kita muayashah. Betul? So sebab is growing dan perlu maintenance, tak boleh sebab manusia makhluk sosial, betul? Sukalah jawapan korang. Sebab korang acknowledge yang siapa sebenarnya mentarabi yang tengah kita berhadapan sekarang ni adalah manusia. Nanti kita bawa kepada akak suka jam-jam lah. Dia macam berkait, susah tau kita buat satu-satu. Tetapi persoalannya, ada tadi soalan dia kalau kita tak muayashah boleh ke tak? Kan? Soalan tu sebenarnya soalan umum, tapi korang akan bawa kepada soalan spesifik. Korang akan terfikir mutarabi. Betul tak? Tapi sebenarnya soalan tu akak bagi soalan umum. Bukannya mutarabi je. Kan? Tak apa, kita sticking kemudian. Okay, so betul. Long lasting hubungan tak boleh tak ada muayashah. If introvert pun perlu bersosial. Yes, betul. So muayashah tak semesti. Sebenarnya muayashah bukanlah sesuatu benda baru yang korang kena buat. Muayashah ni daripada kau kecil korang nak buat. Macam mana korang nak, okay ada jiran, dia ada batu seremban. Zaman akak batu seremban tu famous. Okay, dia ada batu seremban yang jahit-jahit tu, yang segitiga ke petak tu, dia ada benda tu. Kita nak main. Kita punya target adalah kita nak main batu seremban. Tapi dia tak ada batu seremban. So kita pun baiklah dengan dia. That is muayashah.
kita pergi dekat dia, kita berhadapan dengan dia, kita berkenalan dengan dia, kita buat apa-apa, akhirnya dapatlah main sama-sama. So, muayashah ni bukan benda yang kita dah masuk usrah baru kita kena buat muayashah. Kita dah ada anak usrah, lepas tu baru kita kena buat muayashah. Tak daily life korang, macam mana dengan mak ayah, that's muayashah. Macam mana dekat dalam kelas, online class, interacting dalam online class, that's muayashah as well. Okay, so jangan anggap muayashah ni something yang lain daripada apa benda yang daily yang korang buat. It's not. It's actually things that you do every day. Daily practices. Sebab itulah kalau kita tak buat muayashah, kita akan mati. Manusia mana yang boleh hidup tanpa interact dengan orang lain? Even zaman dulu dalam gua pun, diorang duduk sama diorang. Ada interaction dengan orang lain. Kalau manusia tidak dibenarkan untuk muayashah, diorang akan ada tekanan emosi. Kan? Betul Faris tanya tengah main batu serba gitu. Betul. Ataupun kita buat apa ya, Kak buat dulu. Kak tanya ada kain perca ke tak? Betul Kak jahit, betul Kak jual. RM1. Jadi Kak punya bisnes pula batu serba tu. Okay. So, nampak tak? Jangan kecilkan korang punya muayashah hanya kepada mutarabi. Sebab kalau dia dah bukan your mutarabi anymore, adakah korang akan tetap muayashah dengan dia? So kita dah letak muayashah untuk mutarabi. Kalau dia dah bukan mutarabi, kita takkan muayashah dia dengan dia. Sedangkan ukhuwah tu bukan begitu. Okay? Okay, thank you. So, kenapa kita kena muayashah in the first place? Sebab kita manusia, jawapan tu tadi, kita perlu bersosial. Dan kalau spesifikkan kepada mutarabi, sebab kita nak bina kepercayaan dan keselesaan bersama dengan kita. Macam mana orang nak selesa dengan kita? Okay, kita tak payah cakap pasal usrah lah, kita cakap pasal group assignment. Kan? Kita cakap pasal group assignment. Okay, ni sem baru, korang punya classmate baru. Okay, korang dapat kena cabutan. So dapat Salwa. Sila. Siapa tadi? Lelaki Arif contoh. Kan? Oh no. Macam tu kan. Korang akan, apa yang korang akan buat first? Kalau korang tak pernah kenal diorang, apa benda yang korang akan buat first? Untuk that discussion, untuk buat projek tu. Of course akan tanya nama, of course akan ta'aruf. Kan? Tengah-tengah buat kerja tu, of course lah ada kaitan dengan makan. Contohnya, belum makan so aku bawa sandwich contoh. Kan? So, that's basically muayashah. Okay? Kalau dalam group assignment pun perlu, apa dah lagi dalam usrah yang benda yang volunteer ni. Ingat tak, usrah ni bukan semua orang mampu untuk join. Sebab dia quite time consuming and dia orang yang berjiwa kental je yang rasa macam okay, usrah ni penting baru aku join. Otherwise, orang buat apa nak membazir masa kalau dia rasa dia tak nak gain something from usrah. Okay, so kita kena ensure yang diorang rasa worth it untuk join usrah in the first place. Kita kena ada bina perasaan selesa dengan perasaan percaya tu, barulah kita boleh nak go further. Okay, baru kita nak cakap pasal membina, mutarabi, menjari, penggerak, dakwah contohnya. Okay, kalau before kita buat benda tu, kita kena ada bina keselesaan dengan kepercayaan tu. Ada orang, dia dah percaya kepada jamaah ataupun dia dah percaya kepada institusi, and then dia boleh salurkan kepercayaan dia tu kepada individu. Ada orang, dia kena pergi kepada individu dulu, baru dia boleh pergi kepada jemaah secara besar-besaran. So tak semua orang bermula dengan tidak percaya kepada awak. Ada orang dia macam okay, ikhwah ikram. Okay. Orang yang cakap pasal bina manusia kan. So insyaAllah okay. Contoh, akan ada orang macam tu. So tak adalah nak cakap bila kita start dengan diorang akan semua orang adalah zero.
dari segi keselesaan dan kepercayaan, tak. Okay. Tetapi semua orang throughout the stay with us, throughout the bersama dengan kita kena meningkatkan tahap keselesaan dan kepercayaan dia kepada kita. Walaupun ada yang bermula dengan 0, walaupun ada yang bermula dengan 10. Contoh. Okay. So, tu untuk spesifik, kalau kita cakap pasal spesifik mutarabi lah. Tetapi selain daripada itu, kita perlu ingat bahawa Rasulullah, mana kalau tak habis ni? Okay. Kalau Rasulullah sendiri, kan, dia buat muasyarah bersama dengan sahabat-sahabat. Apa bukti dia? Bukti dia, bila sahabat-sahabat datang dekat dia, cakap Rasulullah, aku nak tanya tentang macam mana rasa syurga. Ada beberapa banyak hadis yang soalan dia bermula dengan macam tu. Kan? Rasulullah, apa benda yang aku kena buat aku nak masuk syurga? Tetapi Rasulullah punya jawapan bukan satu tau. Sebab Rasulullah jawab berdasarkan orang tu. Orang tu ada mak ayah. Okay, cakap pasal mak ayah. Orang tu dia ada dia berjihad dengan dia punya nafsu. So Rasulullah cakap pasal nafsu. Selain daripada wahyu lah. Maksudnya, macam mana Rasulullah boleh jawab kalau Rasulullah tak kenal orang tu? Dan berapa ramai sebenarnya Rasulullah punya sahabat? Ramai kan? Betapa mendalamnya tahap muayyashah Rasulullah, tahap ta'aruf Rasulullah, sehingga kadang bila sahabat datang, Rasulullah boleh bagi spesifik berdasarkan kehidupan dia. Nampak tak? Kejap. Kat mana yang letak hadis tu? Rasa letak hadis tapi kalau okey, tak apa. Okay. So, kalau Rasulullah buat, maksudnya benda tu senang lah. So, tu patut jadi kita punya main. Sebab Rasulullah buat benda ni, sebab tu aku kena buat. Bukan sebab Najib cakap. Bukan sebab aku nak dapat anak usrah. Bukan sebab aku nak dia suka kat aku sahaja. Tak. Selain daripada sebab ini adalah strategi, sebab ini adalah perkara yang mumpis, kita perlu fikir at the first thing, ini adalah sunnah Nabi. Dan ini apa yang Rasulullah cakap tentang bergaul sesama manusia. Kan? Okay. So, bila dia dah selesa, dia dah percaya dengan kita boleh kenal pasti, minat dia apa, potensi dia apa yang perlu dibaiki, apakah struggle dia yang kita boleh bantu. Okay? Barulah kita boleh membina seseorang. Kalau tak, kita adalah bina. Kalau tak, kita macam untuk group, untuk orang yang dah setahun ni, yang dah setahun join Usra, next kita kena jadikan orang apa. Walaupun kita ada that target ataupun kita ada that planning dalam Liqa'at Nuqabah, tetapi kita perlu ingat tarbiyah ni bersifat manusiawi dan manusia tu tak pernah semua orang sama. Maka setiap orang dia ada dia punya progress tersendiri. Kalau kita terlupa part tu dalam kita membina manusia, something lah dengan kita sebab kita terlupa yang dia tu manusia dan dia tu berbeza dengan setiap orang. Lepas tu kita pun compare. Ni lagi basah daripada yang ni ke? Yang ni lagi muntah daripada yang ni ke? Itu hanya dibuat, perbezaan itu dan penilaian itu hanya dibuat atas dasar kita nak menyusun mereka sahaja. Kita nak jaga bahan, kita nak tengok conveykan bahan yang mana yang sesuai dengan mereka. Hanya pada waktu itu. Tetapi pada waktu lain, kita kena pakai kacamata, dia tu family kita. Dia tu orang yang kita sayang, yang kita nak dia get better. Kita tahu dia punya potensi dan kita nak dia gila potensi tu. Dia tahu dia ada isu dan kita nak tolong dia selesaikan isu tu. Okay? Dia dah start moving. Okay. So S, siapa? Siapa yang kita perlu Aisyah tadi soalan bocor? Jawab soalan ni. Hanya murabi saja, hanya mutarabi saja ke yang perlu Aisyah? Listkan dalam komen semua orang yang antum rasa antum kena Aisyah. Sebentar tu nak pergi lari ambil air sebab Ayana dah kena kidnap. Okay, sekejap Teruskan.
Okay, so mari kita lihat. So family, masyarakat. Asia, nak minta tolong detailkan sikit masyarakat tu siapa? Cakap. Mana Asia? Asia boleh unmute tak? Share sikit masyarakat tu siapa? Semualah cikgu, Pak Gad, sesiapa yang ada kat sekeliling kita. Cikgu, Pak Gad. Okay, thank you. Betul-betul. Sahabat, classmate, betul. Family, classmate, batchmate, murabi-murabi yang sama-sama membawa usrah, betul. Murabi-murabi yang sama-sama membawa usrah ni maksudnya dalam nikah nukabat lah. Macam mana dengan murabi kita? Macam mana murabi kita Asilah? Maksudnya? Sorry. Murabi kita? Mak usrah kita? Belum. Bukankah dia yang perlu Mak Aisyah kita? Then 2 ways. Dah ada jawapan sedih. Okay. Betul. Dia 2 ways So walaupun kita mutarabi kepada seseorang, tak bermaksud kita tak perlu muayashah dengan murabi kita dan menunggu murabi kita yang macam kita try, kita play hard to get dengan murabi kita. Kita pun kena muayashah dengan murabi kita. Sebab apa? Siapa tahu sebab apa kita kena muayashah dengan murabi kita? Spesifik tu, kalau kita cakap tentang kita as mutarabi, kenapa kita perlu muayashah dengan murabi kita? Any thoughts? Sebab jujurlah macam tak semua pun murabi ni jenis yang approach first. Sebab macam ada setengah murabi ni dia macam nak lah juga macam tak adalah supaya tak nampak macam murabi tu terkinja-kinja nak bercakap dengan mutarabi. Terkinja-kinja. Betul. Macam dia macam excited nak cakap kita, berarti kita macam susah macam drama lari-lari macam tu. Okay. Betul juga ada murabi yang dia agak sukar untuk Mak Aisyah. So why not kita pergi kat dia. Lagi? Lagi Asma? Lagi? Kenapa kita kena Mak Aisyah dengan murabi? Jarang ni. Kenapa macam susah sangat nak jawab ni? Sebab Dr. saya busy. Betul Nabil, tu murabi hantar ya. Oh, dia busy. So hantarlah kena Mak Aisyah dengan dia. Betul. Empati hantar ni. Okay, lagi? Siapa lagi nak cakap sebab apa kita kena Mak Aisyah dengan murabi? Nak petik nama Fatini, ada tak Fatini? Tadi Fatini dah masa. Ada tak Fatini? Mana list nama ni? Kita tengok dek. Izzah, kenapa kita kena Mak Aisyah dengan murabi kita? Izzah, are you there? Izzah 1, Izzah 2, Izzah 3. Ketak Hani. Habis dah sebut je semua nama ni. Izzah ada tulis dekat chat kak? Oh, Izzah ada tulis kat chat. Okay. So kita nak grow sama-sama. Betul. Tak bisa, tak boleh unmute. Okay. Tak apa, akak terima. Alasan tu Izzah. No worries. Okay, tadi akak sebut siapa Hani Hani. Ada tak Hani? Perempuan je. Kecuali ni seksis lah. Nabil lah. Nabil. Kenapa dengan murabi tapi Nabil dah jawab. Tak apalah. Cancel lah Nabil. Bukan cancel. Tak jadi nak tanya. So Nabil dah share tadi. Okay. Sebab kita nak grow sama-sama. Dan kita kena ingat tadi kita cakap pasal potensi kan. Potensi in order untuk kita growkan mutarabi kita kena kenal pasti potensi dia. Kita kena tahu dia punya masalah. Kita kena tahu dia punya solusi. Kita boleh cadangkan solusi untuk dia sebab kita nak bina dia. Tapi kita as mutarabi tak nakkah kita dibina? Kita nak dibina sebab itulah kita cerah. Kan? Macam mana kita nak bagi orang bina kita kalau kita pakai hardcover, kita tak nak orang tahu tentang kita? Macam mana dia nak improvekan kita punya addiction to Netflix kalau dia tak tahu tentang Netflix? Dia tak tahu yang kita ni tengok Netflix.
Macam mana nak tahu kita ni potential menjadi moderator sebagai contoh. Kalau kita tak nak cakap, ya sebenarnya kita minat, cuma kita kena asah bakat tu. Macam mana murabi nak tahu kalau kita tak beritahu? Sebab tu lah kita kena mengasyah dengan dia, sebab kita nak jadi better. Kan? Biasanya kadang-kadang kita takut kita nak jadi better. Sebab kalau kita better, dia cuma benda kita guna. Tapi itulah yang bestnya. Lagi banyak ladang pahala untuk kita. At the same time kenalah cakap no kalau tak mampu kan. Tapi maksudnya macam tu. Jangan takut untuk developkan diri kita, untuk growkan diri kita. Dan salah satu cara untuk kita growkan diri kita, letakkan kepercayaan kepada murabi kita untuk membina diri kita. Bagaimana kita letakkan kepercayaan tu? Bagaimana kita nak bagi murabi betul-betul kenal kita? Kita kena muayashah dengan murabi tu. Kalau kita rasa macam, murabi ni kan, kita dah guna banyak cara dah nak beritahu dia. Dia mesti tak faham. Gunakanlah cara direct. Guna je cara direct. Contoh, Ana tak tahu lah macam mana. Tapi Ana pernah buat. Contohnya Ana beritahu dekat Ana punya murabi waktu tu. Kata, Ana sebenarnya nak volunteer untuk program tu. Tapi sebab Ana cakap tadi kan semua Ana join mana-mana biasanya dengan kakak-kakak kan. Tapi Ana segan. Sebab semua kakak-kakak. So kalau Ana tersasul jadi dalam program tu, sebab Ana tak ada experience. Orang lain kan lagi sedang kalau kita dah bagi je benda tu kat orang experience. So Ana bagi tahu tu dekat murabi Ana. So murabi Ana dia offer kat A tolak, dia offer kat B tolak, dia offer kat C. Ana macam lambatnya nak aku. Tapi Ana punya usrah ramai, usrah ambil ramai. Ana tahu Ana dekat dalam list mana kan. So daripada dia menyusahkan diri, duk cari tak dapat, cari tak dapat. Kita memang nak, kita tak payah jual mahal. Kita pergi kat dia, cakap, nak nanya tapi takut. Segan kau salah. So dia tu, awak nak? Alhamdulillah. Kalau awak tak nak tadi sebenarnya, akak dah kena offerkan diri dia. Dia dah tak larat dah nak pergi cari siapa lagi yang boleh. Kan? So bila kita offer, kita actually kita dapat peluang untuk improve diri kita dan dia dapat peluang untuk tolong kita. Kata tapi akak kena ikut tengok saya punya skrip. Akak kena join saya practice dengan saya semua. Okay, dia kata okay. So automatic lah tu menjadi kita orang punya macam projek perkembangan anak kita lah. Okay, so jangan risau untuk muayashah dengan murabi sendiri. Jiran, betul. Especially kalau antum online sekarang, semua dekat rumah masing-masing. So antum ada jiran. Jiran tu biasanya kata kalau antum membesar kat neighborhood tu, antum akan kenal dah lah. Tapi kalau jiran tu, kawasan neighborhood tu bukanlah kawasan neighborhood daripada antum kecil. Bila je antum nak bagi salam kat dia orang, kan? So jiran, bear in mind, jiran kena ni. Jiran nanti kalau antum kahwin nak jemput. Okay. Salwa. Muayashah dengan diri sendiri. Betul. Kita kena muayashah dengan diri sendiri. So dah ambil lah. Mana punya punch tak apa. Thank you Sarah. So kita kena kenal dengan diri kita. Kita kena be mindful. Kita ni juga manusia. Kita ada benda yang kita perlu kedepankan. Okay, roommates betul. Pakcik jual roti. Oh, sedangnya roti. Betul-betul. Pakcik jual nasi lemak, cleaner betul. Selagi ada modal untuk bertanya. Okay, betul-betul. Murabi pun manusia biasa, dia ada limitation. Okay. Thank you. Bahagian siapa? Ada soalan tak? Tak ada soalan Ana ada soalan. Okay, go. Tadi kan cakap macam kena kiranya mutarabi pun kena muayashah lah dengan murabi kan. Tapi untuk yang perkembangan lah, contoh yang macam akak buat tu kan. Tapi macam mana kalau contohlah mutarabi tu dia macam join usrah ni, maksudnya dia berada dalam sistem ni hanya sebab flow je. Maksudnya dia daripada sekolah ikram, lepas tu join ni macam tu lah. So dia follow the flow je lah, bukannya sebab dia nak menyumbang ataupun nak terlibat lah macam tu. Okay, good question Asma, thank you. Kalau kita guna kacamata mana dulu? Kita nak guna kacamata mutarabi tu sendiri dulu
kita guna kacamata murabi dulu. Katakanlah tu adalah mutarabi kita. Katakan tu mutarabi kita guna kacamata murabi. Okey, mutarabi kita lepas kita cakap dia bagi tahu kita macam tu. Dia bagi tahu direct kat kita macam tu. Ana sebenarnya join ni sebab Ana dah biasa dengan Usrah ni. Kau tak ada Usrah tu tiba-tiba macam ni. Habis tahu nak buat apa lagi kau tak join Usrah? Macam tu. Kita macam tush terkena kat kita kan macam tu. First thing first, kalau benda tu bukan dalam kontrol kita, jangan letakkan kesalahan tu kat diri kita. Itu benda pertama. Benda kedua, cuba dengar balik-balik along the lines yang dia cakap. Contohnya dia kata tentang biasa. Kalau dia tak ada Usrah, nak buat apa? So sebenarnya dia dah ada keterikatan tu. Cuma mungkin sebab waktu sekolah dia adalah syllabus. Dia bukanlah sesuatu yang voluntary, dia adalah wajib. Maka dia terbiasa. Betul? Contoh, apa lagi benda dekat sekolah yang dia wajib, sekarang ni tak wajib. Maknanya tak ada orang paksa untuk kita buat. Contoh, solat jemaah. Dekat sekolah pun wajib solat jemaah. Adakah bila dia solat waktu sekarang yang tak diwajibkan untuk solat jemaah tu, bila dia buat, maksudnya dia sebenarnya dia tak ada hati. Sebenarnya dia dah terikat. Itu adalah rutin dia. So dia ada keterikatan tu. Okay? So to look at the positive way ataupun optimistic way, dia dah ada keterikatan tu. Cuma mungkin apa yang lacking adalah dari segi soul. Mungkin apa benda yang dari segi lacking adalah dia terlalu institutionalize. Sebab dia daripada sekolah So dia nampak benda tu sebagai satu sistem. Dia nampak benda tu sebagai satu yang besar ataupun sesuatu yang sangat sistematik dan tidak manusiawi. So kita kenalah membawakan balik Usrah tu sangat manusiawi. Usrah tu happy macam dia cakap dengan best friend dia. Usrah tu happy macam family dia. Kalau dia rasa, oh ni bukan institutionalized. Okay? So tu daripada murabi. Dan bagaimana kita tahu benda tu? Yang Mak Aisyah dengan dia, apa benda yang dia suka, apa benda yang dia tak suka. Kan? Barulah kita akan dapat tahu lebih. Walaupun dia berada sekolah Muslim, tak bermaksud dia tak ada jahiliah. Tak bermaksud dia tak boleh dikembangkan. Semua orang ada potensi untuk dikembangkan selagi dia tak mati. Bear in mind that. Sebab itulah Usrah ni jangan fikir dari segi kembang dia tu adalah kembang dia hanyalah bawa Usrah kemudian. Tak, kembang dia segi peribadi. Dia kembang daripada dia tak boleh nak buat, tak boleh nak bagi tazkirah, dia boleh bagi tazkirah dalam Usrah contoh. Daripada datang asyik lewat setengah jam into on time. Tu improvement lah. Okay? Mak dah cukup apa? Okay, next. Kalau dari segi mutarabit pula, maknanya dia kena seek for help lah. Kakak, saya rasa kan Usrah saya ni sebab saya dah terbiasa lah. Macam mana nak buat supaya saya suka Usrah ni? Jom kita explore sama-sama. Contoh. So, tu ways lah. Okay? Akak ni kau cakap memang tak ingat dunia. So, So, bila masa? Bila masa yang kita rasa ada masa. Tetapi letakkan limit dan target ikut kemampuan. Contoh apa letakkan limit? Kita tak boleh tidur lambat. Mutarabi kontak kita pukul 12. Kita nak jawab, kita cakap lah akan jawab esok ya. Letak limit sebab you have to take care of yourself as well. Dapat pula mutarabi yang contohnya setiap hari nak call. Kan? Oh ni kalau kita boleh layan tak ada isu. Setiap hari nak call dan kita boleh layan, go ahead. Tapi kalau akak tak mampu lah. So kita kena letak lah limit. Kata sekarang ni tengah ni. Okay tak kalau call pukul ni certain days ni macam ni. Okay je. Waktu tu boleh lah dengar sikit ni. Dengar anak-anak bising dengan terkejar-kejar susah. So maknanya kena ada self limit juga lah. Tak boleh demi mutarabi aku sanggup menjadi lilin dan terbakar dan kemudian hilang ke mana. Tak boleh So kena ada self limit. Dan self limit tu very individualized. Antum sendiri yang kena tahu.
target ikut kemampuan. Katakanlah antum ada contohnya sekarang Ana duduk kat Terengganu, anak-anak usra Ana semua dekat Australia. Ana ada keterbatasan. So Ana boleh cuba sampai apa yang Ana mampu lah. Ana tak boleh nak pergi fly sekarang ambil. Tak ada lah. Ini apa-apa yang kita boleh buat. Okay. Di mana? Jawapan dia sama je lah. Online, face to face, apa-apa cara sekalipun yang kita boleh buat. Okay. Tak kisah dalam usrah ke dua usrah. Itu sangat penting. Mu'ayyashah bukan hanya berlaku dalam usrah. Mu'ayyashah sepatutnya berlaku di luar usrah. Dalam usrah hanyalah berlaku qadaya fardi, qadaya dakwi yang kita akan dapat sekiranya kita bermu'ayyashah. Tu dalam qadaya fardi, qadaya dakwi tu pun mu'ayyashah juga. Tetapi tu bukanlah waktu usrah sahaja kita nak mu'ayyashah dengan dia. Sepatutnya dalam usrah tu hanyalah bibit-bibit hasil mu'ayyashah kita. Bagi contoh siapa yang ada, contohnya ada family issues, adakah dia akan terus cakap dekat dalam usrah kalau dia tak mu'ayyashah dekat luar liqa? Tak kan? Kalau dia ada, dia nak bagi tahu dia gagal tapi tak ada mu'ayyashah kat luar liqa, takkan nak cakap dekat dalam liqa tu yang dia gagal. Nanti orang fikir dia tak jadual, dia yang failure apa semua, sebab orang tak tahu dia tu sebenarnya orang yang macam mana, bagaimana usaha dia, orang tak tahu, tak ada mu'ayyashah, orang tak tahu kan. Jadi orang takkan share benda-benda macam tu dengan orang liqa. Dikeluarkan perkataan mu'ayyashah daripada hanya liqa. Dekat luar liqa kena lagi banyak mu'ayyashah berbanding dalam liqa. Dalam liqa tu sepatutnya lebih fokus kepada bahan dan qadaya rather than mu'ayyashah. Okay. So sebelum liqa, selepas liqa boleh lah. Contoh tadi ada ramai yang datang awal. Ana sangat berbangga lah dengan antum sebab antum datang tepat masa. Jaranglah Ana boleh teruskan program tepat masa. So good job lah. Kamu ni baik cik. Tepuk sikit. So contohnya macam tu tadi. Asma nak cakap dengan Khadijah. Tapi alamak ada kelas sekarang pula. Tapi tak ada pun. Tak. Kakak salah orang. Tak apalah, tadi ada summary yang nak cakap dengan Khadijah. Okay. So ada Ihwa, sebenarnya tak ada isu pun, boleh je mu'ayyashah. Tapi jaga je lah intonasi ataupun topik yang sesuai. Janganlah cakap pasal topik yang tak sesuai pula. Contoh. Ataupun kalau Zoom contohnya, sorry. Ataupun kalau dekat Zoom kita boleh private kan. Yes, itu dalam private. Kat situ macam alah, macam lah kau tak biasa kau dalam masuk pergi program korang yang yang bukan online. Pergi program korang kat sebelah-sebelah orang. Lepas tu kau cakap kan. Tu yang best tu bila kita program. Sebab kita ada cakap dengan orang sebelah. Sama lah juga dekat dalam online kita. Okay? So biasakan benda tu. Untuk kita ada perbezaan ni. Beza ada jarak, orang tak dengar. Betul. Betul. Tapi kita boleh try apa to our limit yang mana yang kita boleh. Supaya kita tak rasa program ni je macam bila program online, lepas tu kita tak macam seolah kita just pergi program tu dan kita dengan strangers yang lain. Dia berbeza dengan kita pergi, kenal lah Sila, kenal lah Faris, kenal lah Asma. Dia beza perasaan tu. So kita kena jaga diri kita supaya kita tak ada online fatigue too much sehingga kita terasa kita tak berminat untuk program-program online. Okay, next. So Kak sentuh sikit pasal langkah mu'ayyashah ni. Very simple. Sebenarnya langkah mu'ayyashah ni akan tak masukkan. Tapi akan rasa macam dia kata macam tak ikram sangat pula. So akan memasukkan lah. Tapi slides ni akan dapat kemudahan. So antum boleh baca dengan detail lah. Tak adalah apa sangat pun. Kita akan fokuskan kepada takarub. So hari ni kita punya banking fokus kepada takarub. So bagaimana kita nak mendekati murabi. Rather than kita nak cakap pasal pembinaan apa semua ni. Tu next lah. Macam dia lebih sesuai apabila mu'ayyashah tu dah terjalin. Sekarang ni kita nak baby steps dekat mu'ayyashah. So kita kena settlekan dulu takarub ni. Kita kena settlekan dulu dia dekat dengan kita. Takarub kan dekat. Okay, next. Nanti slides tu minta je dengan Khadijah, saya akan bagi kat Khadijah. So ni basically hadis yang Kak cakap tadi lah. Orang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar dengan perkara yang disakiti mereka lebih baik
dari mukmin yang tidak bersyakar bergaul dengan manusia dan tidak bersabar dengan perkara yang disakitinya. Dalam muayasah kita akan tersakiti sahabat. Cina sahabat. Tiba-tiba suara macam suara terapis. Okay, kita akan tersakiti. Dalam kita muayasah kita akan tersakiti. Orang double click kita akan tersakiti. Kita akan ada banyak benda yang menyebabkan kita tersakiti. Tetapi itu lebih baik daripada kita nak mencuba untuk muayasah dengan orang lain. Okay? Dan jangan lupa dalam setiap effort kita, setiap message kita yang kita berhajat untuk muayasah tu, bayangkan kalau Allah bagi pahala sebab kita tengah berusaha untuk muayasah dengan dia. Kan? That's better than no message at all. Okay? So pegang benda ni. Walaupun kita berusaha dengan manusia yang macam-macam dan kita disakiti oleh mereka. Most of the time tak sengaja pun. Kan? Setiap orang ada, sebab kita ni manusia sensitif kan. So contohnya Asilah mesej akak tengah busy dengan anak. Akak cakap nanti sepatutnya benda tu untuk akak perlu menjaga diri akak untuk meletakkan limitasi. Betul tak? Tadi kan kita cakap. Jadi Asilah, alamak, mengganggu akak ke? Macam, alah tak dapat respon. Ataupun, akak tak jawab lah. Tu dia tersakiti. Tapi siapa yang salah dekat situ? Tak ada apa-apa, tak ada, bukan salah Asilah, bukan salah akak, bukan salah situasi. Dia memang macam tu. Faham tak? Faham tak? Akak dah bawa apa ni? Tak, maksudnya, bila yang cakap pasal tersakiti tu, dia boleh jadi kita just terasa tetapi tak ada salah siapa-siapa. Bukan salah kita sebab oversensitive, bukan salah orang tu sebab dia ada limitation dia ataupun dia ada priority dia. Bukan salah situasi yang menyebabkan dia terjadi. Tak. Memang normal untuk kita merasa tidak berpuas hati dengan apa-apa yang kita buat ketika kita tengah muayasah ataupun tengah bergaul. So it's normal. It's normal untuk ada perasaan tu. Jangan kita menjadikan dia tak normal. Contoh kenapa kadang-kadang kata dia normal? Contoh, kalau kita message dekat Mutarabi, kalau orang message kat kita terus jawab. Tetapi itu kita. Adakah bila kita message kat orang, kita akan ada sedikit expectation yang dia terus jawab. Sedangkan tak semua orang macam kita. Adakah kita salah sebab terus jawab? Adakah diorang salah sebab diorang jawab apabila diorang boleh? Tak. Tetapi adakah kita akan sedikit tersakiti? Ya. Salah ke tersakiti? Tak. Nampak tak apa yang faham tak apa yang akak cuba nak bawakan? Okay? Interaction tu biasa dan tersakiti dalam interaction tu biasa, tetapi that's alright. It's a normal thing. Kita memang akan sentiasa stres apabila kita pergi dekat traffic light tu mereka. Takkan kita marah kat traffic light. Kan? So it's a normal thing. It's a process that we need to face. Okay, so jangan risau untuk rasa tersakiti dalam muayasah ni sebab that's a common thing. Okay, next. Sebelum akan masuk akan rasa kita kena rest 2 minit. Okay, ragang-ragangkan badan, jom kita buat aktiviti sikit. Okay, semua orang gerak-gerakkan badan ke kanan, ke kiri. Okay. Tarik nafas. In, out. Okay. Tarik nafas in. 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4. Out. 1, 2, 3, 4. Okay. Breathing tadi tu. 4 seconds in, 4 seconds hold, 4 seconds out. That's one of the breathing technique ataupun relaxation technique lah yang kita boleh buat kalau kita tengah stress. Okay, jom buat sama-sama lagi sekali. In slowly in 4 seconds and then hold for 4 seconds and then exhale within 4 seconds. Bukannya terus exhale. Macam tu. Okay. Try again. In 1, 2, 3, 4. Hold. 1, 2, 3, 4. Exhale. 1, 2, 3. Pat your back. Good job.
Dah sejam dah korang angkat. Okay, jom. Nak kita lihat je, tak minta izin ni buka kelas, okay? Okay, so kita cakap pasal manusia. Cakap pasal Mak Aisyah, kita cakap pasal manusia. Manusia, dia ada, dia makhluk yang bersosial kan. So dia ada banyak factors yang mempengaruhi dia. Okay, dia boleh dipengaruhi oleh tempat asal dia. Contohnya kat orang Terengganu, so majority Melayu. So mungkin ada efek kepada bagaimana akak berhadapan dengan non-Muslims. Okay, contoh personality. Personality ni akan nak cakap sikit, lebih sikit lah. So personality ni kita biasa dengar personality type. But actually personality is in spectrum. Apa beza type dan spectrum? Type ni kotak. Kalau awak bukan A, awak kena keluar daripada A pergi masuk kat B. Kalau awak bukan B, awak kena keluar dan masuk kat C. Awak tak boleh berada dekat the same place. Sebab dia type. Okay. Tetapi kalau kita kata spectrum, contohnya kita cakap pasal extrovert. Dekat dalam kelas mungkin extrovert kita kat level ni. Dekat rumah extrovert kita mungkin level ni. Sebab extrovert sangat-sangat tak berhenti bercakap. Dekat rumah contoh. Dan dengan strangers mungkin terus masuk ke introvert. Spektrum bertukar. Okay. So apabila kita melihat dia sebagai spektrum, kita tak kata aku introvert dan aku tak boleh buat, aku tak boleh cakap dengan orang. Sebab kita boleh berubah daripada spektrum tu dan sebagainya. Okay. Tetapi bila kita kata spektrum besar ni kan, contoh okay, spektrum katakanlah separuh introvert, separuh extrovert. Kita boleh duduk kat tengah-tengah. Ataupun kita boleh duduk dekat dalam lingkungan ni. Lingkungan introvert ni. Tetapi di dalam lingkungan. Dia bukan type. Faham tak? Contohlah. Orang-orang yang cakap introvert kan. Ana introvert. Okay, dengan best friend korang. Kau cakap macam mana? Kalau orang tengok macam mana hantu cakap dengan best friend hantu. Orang akan anggap hantu introvert tak? Sebenarnya introvert bila dengan orang lain kan. So sebab tu dia spektrum. Okay. So bila dia dalam spektrum, dia tak ada yang mana yang lebih baik. Semua tu manusia. Dia jangan terlalu ekstrim, ke hujung sangat dan ke hujung sangat. Tu je. Kalau kat tengah, kalau lebih sikit introvert, tak ada isu. Kalau lebih sikit extrovert, tak ada isu. Just awak kena control je. Okay? So tu je. Bila kita lihat mutarabi kita, kita ingat diorang punya personality dalam spektrum. Bukannya diorang dalam type yang tak boleh berubah. Kita nak improve dia punya, contohnya kita nak improve dia punya cara fikir. Contohnya dia not really into sciences. Dia tak nak fikir semua benda tu mengikut scientific evidence contoh. So kita nak ubah dia slowly lah. Dan dia boleh berubah. So dia memang forever lah tak suka cakap pasal science contoh. Tak. Okay. So bila kita melihat personality tu dalam keadaan spektrum, lebih mudah untuk kita rasa manusia tu boleh dibina dan boleh berubah. Compared tu kalau kita menjadikan benda tu dalam bentuk type semata-mata. Okay. So personality penting tapi jangan terlalu emphasize on that seolah-olah only it matters. Sebab macam cakap manusia ni selain daripada personality dia ada banyak lagi benda lain. So personality matters but doesn't mean that it matters most than anything else. Okay what I mean? Okay. So dia ada kekuatan dia sendiri, dia ada minat dia sendiri, dia ada coping mechanism dia sendiri, dia ada childhood, dia ada life history dia. Kadang-kadang kita faham, kadang-kadang tak faham, kadang-kadang dia terbuka, kadang-kadang tak buka. Mungkin kepada orang. Dia ada bidang yang dia belajar, dia ada career dia. Macam kita cakap contohnya cakap pasal minat. Dia boleh jadi minat benda yang dia belajar, dia boleh jadi minat benda yang dia tak belajar. Dia boleh minat benda tu tapi dia tak nak jadikan benda tu sebagai career. Dan dia ada keluarga. So ni antara benda yang dia ni lah. Okay, next. Kak perasan Faris ada soalan tadi itu. So jawab tak soalan Faris tentang spektrum yang berubah-ubah tu?
hopefully answers lah. Kalau tak faham boleh cakap, nanti kita explain lagi apa benda ni pada start. Ya. Okay, thank you. Okay, next. Okay, so kita cakap pasal bagaimana. So kita akan cakap pasal bagaimana, akan just fokuskan kepada benda ni lah. Kita try to analyse apa dia punya minat. Tadi kita cakap pasal, kan manusia tadi kita cakap pasal dia punya history, dia punya personality, dia punya minat, dia punya career, dia punya bidang. So waktu ni lah, bila kita muayashah lah, kita analisis benda tu. Okay, kemudian kita cari common ground. Benda ni boleh jadi simultaneous tau. Dia tak semestinya berlaku ni kemudian. Macam Kak tadi, akak punya disclaimer awal-awal, benda ni akak come out sendiri dan akak rasa sesuai. Kalau antum rasa ada tambahan, letakkan je. Dia bukan rigid, dia bukan buku set hawa ke apa ke, okay? Dan dia boleh occur simultaneously. So tak semesti dia kena satu kemudian satu. Dia boleh bergerak serentak. Common ground ni, okay, kita dah analisis dah dia. Okay, kat mana yang ada common dengan kita. Kemudian kelebihan karakter. Kelebihan karakter ni akak fokuskan lebih kepada kita sendiri rather than mutarabi. So kita tak nak ubah dia punya kekuatan karakter je. Dia adalah dia kan. Tapi kita boleh tahu kita punya kekuatan apa. So kita boleh gunakan kekuatan kita untuk muayashah tu nanti. Dan kemudian bila kita analis tu, mungkin kita boleh come out dengan apakah peluang dan apakah cabaran yang mungkin kita hadapi in the future ataupun yang kita hadapi sekarang. So bila kita dah anticipate, kita dah bersedia dengan tindakan dan solusi. Okay. Dan juga bagaimana kita nak mempergunakan situasi-situasi yang kebiasaannya terjadi dalam hidup seseorang. Okay, next. Tak apa, ni kita akan pergi detail sikit. Kita akan start dengan analisis. Analisis. Okay. So, sekarang ni kita nak buat. Pilih setiap orang, korang dah kena pilih seorang yang ada dekat dalam minda antum. Jangan bagi tahu nama dia. Just call them A. Contoh akak fikir akak punya anak Australia 5 tahun lepas. I'll call her A. No one should know siapa dia, apa semua. So, sepanjang bengkel ni kita akan gunakan A in your mind. Find someone yang A. Okay? So, semua orang dah ada A masing-masing. Semua orang kena dah ada their own A. Okay, jangan revealkan nama dia. Tetapi sepanjang kita punya bengkel ni, kita akan buat analisis. Lepas tu kita buat common ground. Korang akan buat menggunakan A tu. Okay, A ni siapa? Boleh jadi mutarabi sekarang. Boleh jadi watak fiction. Dalam cerita Ejen Ali, akak boleh tengok semalam dengan akak. Boleh jadi orang daripada kejauhan, crush kita yang bukan crush, astagfirullahaladzim. Idola kita ke daripada jauh. Boleh jadi lecturer kita, boleh jadi murabi kita, boleh jadi siapa-siapa. So, orang lain tak boleh nak tahu siapa sebenarnya yang korang pilih. Okay? Jangan nanti lepas habis program ni, hantar cakap pasal ini mutarabi hantar yang nama ni ke? No questions asked. Okay, A dalam bengkel ni sahaja. So semua orang dah ada A. Okay, good. Menggunakan A, antum ada 2 minit untuk analisis seberapa banyak yang antum boleh. Tuliskan dekat dalam antum punya kertas sendiri. Dan kemudian kita akan share. Okay, 2 minutes from now. Akak pun akan buat juga.
Kan agak tengok yang ada yang live meeting ni. Isu ni ke? Line ke? Semoga Allah mudahkan insyaAllah. Satu minit lagi. Okay, kita siap ya. Tak ada cara untuk Google Meet nak bagi tengok semua orang juga. Dia kan ada juga 18 others ni. So akak tak boleh tengok semua juga. Okay, akak Cho. Change layout kot. Change layout. Okay. Dekat yang titik 3 tu. Okay, kejap. Layout. Oh. Itulah. Tile lah. Boleh. Oh, tapi dia still akan ada 14 Tu kena ramaikan lagi. Tak kena ramaikan lagi orang. Ataupun tekan dekat itulah participant punya list to show everyone tu supaya nampak nama semua orang. Akak terfikirlah benda tu. Okay, thank you. Siapa yang cakap tadi dengan akak? Thank you. Mairah, my pleasure. Thank you Maira. Okay, so akak pilih dalam ni. Raja, Nur, Hanisa. Okay. Hanisa, boleh share? Dengar ke? Dengar? Alright. So just mention setiap point tu apa yang Ana teringat pasal orang tu kan? Okay. A. Yes. So basically A tu kalau dari segi family, Ana teringat yang family dia background agama yang baik. Dan seingat Ana dia ada 5 orang adik-beradik lah. Okay. Kemudian tempat asal dia Kelantan. Personality dia seorang yang tenang, tersusun, tahu untuk cheer diri sendirilah ataupun give time kepada diri dia sendiri juga. Dan senang didekati. Okay. Kemudian kekuatan yang Ana nampak dia adalah orang yang spiritually dia nak dibina lah, nak membesar daripada sudut tu. Minat puisi Inggeris dan juga berbisnes. Coping mechanism, yang ni maksudnya macam mana? Coping mechanism tadi kan nak cakap dia pandai untuk jaga diri sendiri. So tu good coping mechanism lah. Okay, alright. So dah termasuk kan? Dah Childhood, Ana tak tahu. Life history pun tak tahu. Bidang belajar undang-undang, syariah. Career sebab masih students kan. So basically career je adalah students lah. Tapi dia ada business? Tak sure masih berjalan ke tak. Sebab dia jadi side dia part time macam tu lah. Okay. Dah. Okay, thank you. Thank you Anissa. Okay, seorang lagi dia pula. Tu aku cakap anak. Arif. Okay, go. Basically orang ni asal dari JB, Jubel Pasir Gudang. Personality dia tak tersusun. Kalau pergi bilik dia bersepah. Tapi dia sangat introvert, kecuali dengan saya. Kekuatan sangat pandai. I mean dari segi study sangat perform. So itu juga kekuatan dia. Minat, of course minat study. Selain daripada study, dia minat benda yang rare kot. Yang ramai lelaki tak minat sangat, dia minat F1. Which is tak sama kan. Oh, lelaki tak minat F1 ke? I mean, kalau nak sembang. Biasanya tak semua orang tahu pasal F1. Okay. Maksudnya spesifik lah.
childhood history, sekolah rendah sampai sekolah menengah sampai universiti sama. Bidang belajar, medik, career masih student. Okay. Dia tak ada buat benda lain. Tak ada sekali. Dari segi family dia? Oh, dari segi family ada seorang adik. Parents, mak dia doktor, ada klinik. Ayah dia adalah hotel owner, so business lah. Okay. Dia tak ada abang, kakak. Tak ada. Okay, thank you. Okay, good. Hanisa dengan Arif. So maknanya kita dah analyse dia. Kita maknanya bila kita analyse ni, kita dapat tahu, kita akan search. Sebenarnya banyak lagi benda yang aku tak tahu pasal dia. Contoh Hanisa tadi. Okay, dia family yang beragama. Dia tinggal kat Kelantan. Kelantan kat mana rumah dia? Rumah dia teras ke banglo? So selagi bila kita buat analisis tu, kita akan tahu ada banyak lagi lah benda dia tak tahu dengan pasal dia orang ni sebenarnya. Kadang-kadang kita rasa perasan tahu. Oh, kita dah kenal dia. Kita tahu dekat FB dia selalu update, dekat IG selalu update story. Tapi bila kita buat analisis ni baru kita sedar. Sebenarnya kita tahu pun pasal dia orang punya childhood macam mana. Kita tahu pun macam mana dia dengan keluarga. Siapa sebenarnya best friend dia, kalau tiba-tiba dia hilang kita cari siapa. So benda-benda macam tu. Okay. So tujuan analisis ni untuk kita kenal pasti apakah common ground yang kita boleh buat nanti dan dia yang kita belum tahu supaya kita dapat explore lagi dengan dia. Tak masuk dalam mood yang kita dah perasan kita tahu semua benda. Okay. Good. Okay, next. Kita gunakan orang yang sama Kita gunakan orang yang sama je. Kita gunakan A tadi. Apakah common ground yang ada antara kita dengan dia? Okay, so untuk yang ni Salwa boleh share sikit tadi dia punya biodata and apa common ground yang awak rasa ada kena-mengena dengan awak. Salwa okey tak? Kalau tak okey cakap tak okey tau. Boleh je bawa ke belakang cik. Bukan lepas bawa ke belakang cik. Okay, go. Bagi taaruf sikit macam tadi tapi tak yang detail. Yang ada kena mengena dengan awak rasa yang boleh jadikan common ground awak dengan dia. Roommate kot. Sekejap. Roommate, okay. So tu bukan common ground. Bukan ni. Okay, contoh roommate awak bawa tadi kan. Okay, dari segi dia punya kita analyse dia tadi tu, okay dia merupakan roommate kita contoh. Kemudian common ground dia adalah kita share tempat yang sama. Oh. Nampak tak? Faham. Okay. Lagi? Apa benda lain selain daripada roommate? Persamaan dengan dia. Macam kalau awak boleh share sikit dia punya analisis tadi, yang mana yang ada yang boleh rasa ada common ground dengan awak? Atau you need help? You need help. Okay, awak cerita dulu tadi dia punya analisis apa? Keluarga dia dia sulung. Tapi dia ada adik-beradik tiri juga. Lepas tu dia baik dan rajin, personality dia. Lepas tu dia bijak juga. Dia selalu tanya tapi dia selalu tanya saya tapi dia lagi perform lah. Lepas tu minat dia anime kot. Dia suka tengok lah cerita. Lepas tu sama course engine juga. Okay. So basically awak punya adik-beradik berapa orang? 5. So korang boleh ada common ground, ada adik-beradik. So ada adik-beradik adalah common ground. Okay. So kalau korang cakap pasal contohnya kalau common ground dia adalah ada adik. Adik kita ada perangai pelik-pelik sikit, itu kita cerita dengan dia, tu boleh jadi common ground kita dengan dia. As simple as that. Common ground ni as simple as that. Okay. Dia ada mak ayah. Awak ada mak ayah? Ada. Contoh. Contoh dia selalu tanya awak. So maksudnya ada persamaan dalam apa benda yang korang buat.
So ada intersection dekat situ. Adakah adik-adik yang tahu apa benda pelik? Tak ada. Kakak-kakak pun ada. Akak tengah. So akak selalu kata akak ni golongan discrimination. Sebab tengah-tengah ni 2 orang atas 2 orang bawah kan. So daripada geng geng. Akak seorang kat tengah tak. So orang panggil anak ketiga ni pelik. Okay, apa-apa je. Siapa-siapa yang anak ketiga, itu adalah common ground kita. Okay. Lagi apabila dia engine, so maknanya akan ada common ground, peluang-peluang untuk bekerjasama. Ada common ground apa lagi kita boleh cakap dari segi dia punya, kalau kita boleh tengok dia punya childhood, dia tadika apa, mungkin ada kena-mengena juga yang kita boleh kaitkan. Dari segi isu yang dibincangkan, contoh selain daripada bidang, dia akan cakap pasal apa. Contoh dari segi minat, selain daripada career, apa minat dia? Ada tak common ground kita boleh bina kat situ? Dia nampaklah dia nak membina diri dia sendiri tapi dia tak ada peluang lagi. Okay. Okay. Tu kalau kita cakap pasal dah cakap pasal ni kan. Dari segi dia sendiri, dia suka pergi apa? Thank you Myra, that's alright. Dia minat apa? Dia minat, okay, dari segi waktu lapang dia buat apa? Dia suka cerita apa? Dia suka makan apa? Dia suka minum apa? Kedai apa yang favourite dia? Online dia apa? Dia suka online shopping apa? Susah ni. Roommate ni. Contoh ni akak bagi contoh. So contohnya kalau korang online, paling simple-simple pun, the lowest level will be Shopee. Dia suka ke tak Shopee? Contoh. Dia suka lah borak-borak. Okay. So dia suka makan apa? Contohnya mungkin ada makanan dia will be makanan dia orang apa tadi? Dia orang apa tadi? Akak lupa lah. Kau tak cakap. So maksudnya tu cara kita come out dengan common ground. Simplest to biggest. As simple as kalau dia ada adik-beradik, automatic dia ada common ground, kita annoy dengan adik. Kalau dia student, automatic sebenarnya dia ada common ground, kita adalah student. So kita ada isu yang sama. Contohnya kita nak pilih kelas, kita nak exam, tu adalah common ground. Okay? Mustahil kat dunia ni, orang yang kita jumpa, kita tak ada common ground dengan dia. So focus on common ground rather than focus on apa benda yang kita tak boleh, yang kita rasa tak ada intersection dengan dia. Contoh dia ni introvert, kita extrovert. Tak match. Lepas kita pun gelabah kat situ. Macam mana ni kita dapat mutarabi yang berbeza dengan kita. Hello, pernah tak antum dapat mutarabi yang 100% sama dengan antum? Of course tak pernah, manusia. Kan? So relax. Ada common ground, focus on that common ground rather than perbezaan tu. Ya kan nampak ada Saad kat sini. Okay, Saad boleh share sedikit analisis dia tadi. Lepas tu apa yang anta rasa ada common ground dengan anta? Saad boleh on tak? Boleh unmute tak? Kalau tak boleh cakap, okey je. Saad Muhammad Farid. Kan? Kalau tak boleh, okey je, akak cari yang lain. Nah, Ikhwah ada yang nak offer ke? Faris okey? Faris? Okay, insyaAllah. Okay, boleh share? Analisis orang A tu kan? Simple je. Kalau dia nak sulung daripada 3, asal juga. Ya Allah. Sorry. Ingat ni bawa. Okey je. Apa lagi ambil bidang ekonomi UIA. Lagi kriteria tadi? Dia punya childhood ke? Dia punya family ke? Family dah? Family. So kalau mak dia, ayah dia askar dan mak dia
Cikgu rasanya. Okay. Lepas tu dia kalau kita orang selalu borak tentang keluarga lah, walaupun sebenarnya berbeza lah sebenarnya. And then dia suka bergambar and dia suka membaca. Terus dia suka fotografi lah. Suka membaca. Tapi itulah. And then the common ground lah. Common ground yang Common rasa boleh. Mungkin kita sama lah, suka membaca. Cuma genre mungkin beza sikit lah. Macam dia high level sikit. So saya biasa-biasa je membaca. Dan another thing is mungkin common ground kita orang suka borak tentang keluarga lah. Walaupun basically different lah, totally different tu. Tapi kita orang suka borak tentang keluarga macam tu. So far as simple as keluarga. Itu je lah. Okay, thank you Faris. Sama. Ada komen tu je. Tengok dia ulang balik tu je. Padahal tadi dah cakap pasal family, dah cakap pasal membaca kan. So membaca regardless dia tak sama genre ke apa ke, tak. Membaca tu maknanya ada, kalau cakap pasal buku tu fikir. Tu pun adalah common ground. Tu pun boleh jadi modal untuk kita bercakap dengan dia. Okay? Pasal keluarga memang kalau dia open, then it's easier lah kita mahu share dengan dia. Okay, thank you Faris. Okay, ada tak siapa-siapa nak share? Kalau dia tak share, dia rasa macam nak meletup macam tu. Okay, tak apa. Kalau gini-gini sekarang Asma, lepas ni Asma boleh kena juga. Okay, next. Next. Kita akan cakap pasal kekuatan karakter. Okay, boleh tak? Akan boleh copy paste. Korang boleh ambil masa 5 minit sambil kita rehat untuk buat kekuatan karakter ni. So kekuatan karakter ni sebenarnya hanya untuk diri kita sendiri. Macam Kak cakap tadi kan, kita personality tadi tu dia bersifat spektrum kan. Tetapi dia tak boleh nak ubah terlalu banyak tentang diri kita. Kalau contohnya kita punya temperament memang kita cepat marah. So kita boleh berubah, mengawal sedikit demi sedikit kita punya kemarahan. Tetapi dia tak boleh nak totally control, menjadikan kita orang yang tak akan marah. Faham tak? So personality ni dia ada temperament. Temperament tu memang kita lahir-lahir gitu. Cuma macam mana kita nak didik dia je sedikit demi sedikit. Tapi kekuatan kita boleh ditambah dan boleh diperbaiki. Kan? So let's focus more on kekuatan kita instead of hanyalah personality kita. Okay? So ni bukan untuk mutarabi, ni untuk kita. Okay, boleh isikan. Kak dah bagi dekat dalam chat tu. Pukul 11, 5 minit kita masuk balik. Okay, nanti kena share. Terus siapa yang dah siap-siap tu boleh je lah share dia punya top 5 kekuatan dia. Okay? Macam mana nak jawab sebenarnya? Tekan yang take the free survey tu ke? Take the free survey. I see. Thank you. No worries. Kenapa aku guna VR character ni? Sebab dia scientific evidence. So kalau personality, ada je neopai ke yang focus on Big 5 theory. So Big 5 theory punya personality test lebih scientific evidence lah berbanding dengan contohnya kalau antum biasa dengar EINTAJ lah. Tu kurang scientific sebenarnya walaupun dia ada lah sikit. So dia fokus kepada type. Okay, kalau Big 5 theory dia memang fokus kepada spectrum, pada 5 traits. So by character ni dia pakai character strength. Okay lah juga, maknanya dia taklah menyebabkan kita punya self esteem jatuh. Kadang-kadang the bad thing about personality test ni adalah ni bukan semua orang lah, tapi dia boleh jadi bila kita buat tu, hari ni kita tengah mood macam ni kita buat. Lepas tu kita pun macam loh, kita memang planner contoh. Tapi pada waktu tu cuba awak jawab later on the day, tiba-tiba awak punya huruf 4 tu dah bertukar dah. Kalau guna apa yang burung-burung tu kan, DOPE tu kan, lagi senang nak tukar daripada burung eagle ke burung lain.
within a week. So dia tak sesuai lah sebab dia boleh ganggu kita punya self-esteem ataupun dia boleh bagi kita boleh rasa macam lah kita rasa macam tu, lah kita rasa macam tu, sebenarnya tak pun. So tu dia punya negative impact dia, tapi kalau tak suka-suka tak ada isu. Main je lah benda tu. Okay, tetapi kalau kita buat kata dalam Musrah, lepas tu kita buat, lepas tu kita anggap adik kita adalah personality tu. So bila-bila je kita nak analyse tentang dia, kita macam terfokus kat benda tu je. Tak sesuai lah sebab dia akan menghentikan dia punya potential. Okay, I shouldn't talk Syifa. Okay, 2 minutes left. Kau tak sempat bagi tahu boleh tambah. Kalau guna VR ni nanti korang boleh sebenarnya boleh update. Macam katakanlah lagi 2-3 bulan antum try buat lagi. Boleh nampak antum bertambah baik untuk punya kekuatan tu. Ada yang dah siap? Hanisa, love, forgiveness, honesty, love of learning, prudence. Okay. Apa yang dari segi yang nanti punya kekuatan karakter ni? So kita akan rasa macam contohnya honesty. Kan? Honesty boleh digunakan dengan baiklah dalam Aisyah. Contoh. Okay. Lagi? Yang lain? Tak siap lagi? Belum. Okay. Need time. Boleh? Lagi 2 minit. Kita try. Kalau boleh semua orang tulis apa dia punya top 3 ke, top 5 ke.
Okay, selain daripada Anissa, yang lain? Ada yang dah siap? Tolong tulis. Semua dah risau dah. Cepat. Hijah, macam mana Hijah? Dah siap belum Hijah? Belum sikit lagi. Okay. Dah start. Okay. Dah siap tulis. Okay. 5 bagi 5 tu lah. Nak sebut tu boleh kan sebut? Boleh. Kindness, appreciation of beauty and excellence, spirituality, gratitude and fairness. So, apa yang boleh digunakan dalam Aisyah? Fairness, kindness. So, boleh fokus on tu sebagai kekuatan nanti dalam Aisyah. Contoh fairness apa? Contohnya bila dengan soalan daripada dia luar perasaan contohnya. Dia luar perasaan tetapi kita taklah terlalu 100% berpihak hanya seolah-olah hanya dia yang betul. Okay, mungkin ada explanation yang lain. Contoh ada explanation dari sudut situasi yang bagaimana. Mungkin ada explanation tentang dia punya history dengan orang tu sendiri macam mana. And so benda tu membantu dia dalam sekiranya dia perlukan solution, benda tu boleh membantu dia. Tapi sekiranya dia hanya nak jadi listen, dia nak kita just listener, apa yang nak bagi solution pula kan. Okay. Asma, honesty, fairness, leadership, perspective, spirituality. So perspective matters. Boleh gunakan kekuatan perspektif dalam Aisyah. Okay. Kalau tak sempat tak apa, link tu antum boleh je simpan dan buat lagi. Kenapa nak buat kekuatan karakter ni sebenarnya dalam soalan-soalan yang Khadijah bagi ada yang macam rasa diri pandai ke, boleh ke kan. Nak ingatkan setiap orang ada kekuatan masing-masing. Dan bila antum ada kekuatan, just gunakan kekuatan tu untuk fokus kepada kekuatan tu rather than kekurangan antum, perbezaan antum dengan orang tu dan sebagainya. Okay, fokus pada common ground, fokus pada kekuatan. Kalau ada kekuatan tu yang kita boleh gunakan untuk kita Aisyah, go ahead. Okay, next. Okay, peluang dan cabaran. So peluang dan cabaran ni apabila kita ada common ground tadi tu, so common ground tu boleh jadi peluang. Okay, contoh peluang lagi, sama kelas, sama bilik, so peluang. Suka makan sushi contohnya. Ada seorang mutarabiana ni, Ana Aisyah dengan spesifik untuk makan sushi. Seorang lagi spesifik untuk main game boost. Dulu dekat uni, boost dekat Aussie still $8, $9 tau. Which is dalam RM27. Jadi kat Malaysia lagi murah. Okay tak? Okay, so dia macam tu adalah $9, $10 biasanya. Dan makan tengah hari pun biasanya paling murah pun $7. Kebiasaannya $15. $7 tu hanyalah chips. Seketul fish and chips tu. Atau kebab je. Okay, so dia suka main tapi tak suka boost sebab dia suka coffee. Dia suka main game. So kalau kita orang ada apps boost tu, so kalau main game dalam tu nanti dapat free boost. So apa benda ni kamu Aisyah dengan dia? Dia ni bukan orang ikut usrah lah. Dia just my tak tahu acquaintance je lah. So dia kata, Syifah, I always saw you tahu datang kat boost every Thursday sebab hari Tuesday. Sebab Tuesday je dapat $5 boost. So I boleh minum boost hanyalah hari Selasa sebab dah $5 je. That's maximum for 1 week. Kan macam tu. Dia kata, I suka lah dia punya game ni. Tapi points saya dah dapat dah 3. Tapi tak ada orang, tak tahu nak bagi kat siapa. Saya bagi kat Syifah. So Syifah pun temankan dia main game.
tu jadi kita orang punya Mak Aisyah. Tapi I got something back lah macam tu. Seorang lagi tu memang kerja, dia suka sushi. So kita orang ada sushi every month, kita orang ada sushi dating. So benda kecil je kan. Walaupun yang bos tu dia memang tak ikut surat sampai ke akhir. Dia not really into that. Tapi hubungan kita dengan dia tu baik. Tengah-tengah main tu kita cakap, kenapa tak suka buah macam tu? Kita boleh kena pasti dengan dalam. Lalas kita boleh cakap pasal climate. Lalas kita boleh cakap, dalam Islam pun pentingkan climate. Kan? So dia macam, aku tak pernah fikir I'm gonna talk to you like this kan. Benda-benda macam ni. Budak-budak tu melabuh kan macam tu. Dia siap-siap lah orangnya. Okay, so macam tu. So benda as simple as that. Boleh jadi peluang. Boleh cabaran pula contohnya macam mana? Contohnya cabaran tadi, dia anak seorang sebagai contoh. Dia anak seorang. So setiap hari call mak. Setiap hari dia call mak. Setiap malam. Kalau dia tak call mak dia maju. So dia kena call setiap malam. Tapi waktu bila lagi kita nak usrah? Kalau dah setiap hari call kan, waktu yang sudah kita cakap pukul 8 hingga pukul 9 kan. Lepas tu so cabaran dia dekat situ. Cabaran dia macam mana kita nak susun supaya usrah tu boleh juga ada, tapi at the same time dia tak tinggalkan calling dengan mak dia tu everyday. So lama-lama dia pandai lah. Mak pukul 8 ada usrah, jom apa entah dia panggil nama diri dia, baby ke benda tak. Call pukul 7.30 macam tu dengan siang. So dia macam 2 kali call for that day rather than once. Tapi buat selain daripada waktu yang dia biasa dia call, which is sampai Isyak. So bolehlah kita orang ada usaha malam tu. Macam tu. Okay. So cabaran tu kita kena pasti dan kita boleh macam figure out macam mana nak pergi ke seterusnya. Ada seorang lelaki tu cabaran dia adalah dia cerita dekat mak ayah dia. Dia bukanlah anak seorang, tapi dia cerita kat mak ayah dia every single thing yang jadi kat dalam hidup dia everyday. Dia makan apa, dia sakit perut, semua. Angkat macam dengan mak akak perapai, kita orang seminggu sekali, dua kali seminggu macam tu je. Pergi kat Intek baru nampak macam okay everyday. Macam tu lah. Sampai nama kawan-kawan dia semua mak dia hafal. So termasuklah dengan kita kan. Dia kata, so macam alamak, waktu belum jadi anak usrah lagi ni. Tapi jangan kena target ni. Macam mana? Kita tangkalah mak ayah dia. Kita tunjukkan mak ayah dia yang dia jaga anak dia. So bila dia cakap dia nak usrah dengan Syifa, mak ayah dia dah ada trust. Mak ayah dah macam, risaulah takut ajar sesat. Even kalau dia video call pun kita join. Jangan ni makcik saya masak, entah nak makcik ni. Yelah, pokai kan tak ada duit. So kita masak lah instead of kita pergi makan Rafi. Okay. So tu cabaran. Bila kita ada cabaran, kita boleh figure out. Okay, kita akan bincang lebih sikit tentang peluang dengan cabaran ni dekat dalam simulation kita nanti. Ada 1 minit. Okay, boleh 1 minit. Tulis je peluang dengan cabaran yang ada dengan A. Tak payah share. Tulis je. Maknanya dekat dalam otak je kita buat. Okay, 1 minit. Peluang dan cabaran dengan si A yang ada. Okay, tak apa. Kalau tak ada nanti boleh je buat. Sekarang ni tolong isikan ni. Buka Google Docs ni. Macam boleh tolong buka. Share screen yang tu dulu. And then terus scroll ke bawah. Ada bahagian situasi. Tulis je kat mana yang korang rasa korang boleh, macam mana kita nak manfaatkan situasi tu. Contoh. Bagi contoh birthday. Okay. Ni adalah birthday dia. Apa benda Mak Aisyah yang kita boleh buat pada waktu itu? Okay, bawah sikit. Rica. Okay. So tulis terus. Semua orang tulis. Apa idea-idea yang boleh Mak Aisyah? Okay Asila, no worries. Okay, salam kat family. Okay. Tulis dekat situ apa yang boleh jadi peluang untuk Mak Aisyah.
Faham tak soalan? Itu macam susah. Maksudnya waktu berhenti kita boleh buat apa tu? Macam tu lah. Okay, betul. Okay, Kak bagi contoh sambil-sambil cakap tu kita bagi contoh. So contohnya projek. Kita ada projek, dia ada projek. Tak kisahlah sama ke tak sama, dia ada projek. Apa benda muayasah yang kita boleh buat? Kita tanya dia macam mana projek dia punya progress. Contoh. Apa bantuan yang diperlukan untuk projek dia? Siapa SV projek tu? Siapa yang terlibat selain daripada dia dengan projek tu? Berapa lama masa yang diperlukan? So tu boleh jadi topik-topik untuk muayasah. Award and achievement. Congratulatory. Kita boleh bagi hadiah. Mungkin kita boleh buat appreciation post dekat dalam IG story. Mungkin kita boleh ucap tahniah dalam grup usrah. Okay? Family occasion. Ada kakak kahwin. Kakak kahwin macam tu. Korang buat macam mana untuk hantaran? Korang buat macam mana untuk SOP sekarang? Buat kat rumah ke? Nak tolong apa kat rumah? Ada inai ni, kakak akan guna inai tak contohnya? Ada satu inai ni yang kita saya sponsor lah inai tu, contoh. Nak tolong apa-apa tak untuk drive ke apa ke kalau dekat? So tu boleh jadi kita punya topik muayasah ataupun perkara apa yang kita boleh buat dengan dia. Result. Congratulate, yes. Pergi celebrate sama-sama. Sekejap Teruskan tulis. Sorry, tak dengar. Okay, kalau result, kalau dia gagal, kalau projek dia tak goes well, apa yang kita kena buat? So, kena masukkanlah benda-benda tu sebagai idea. Contohnya result dia gagal, comfortkan dia, cakap pasal effort-effort yang dia pernah buat, bagi dia masa untuk dia share kalau dia tak sudi share. Tanya pendapat dia, dia okey ke tak untuk orang lain tahu. Ataupun ingatkan diri dia yang kita, kalau dia nak benda tu private and confidential, kita akan jaga, kita akan tak bagi tahu orang lain yang dia tu gagal. Means that, kalau kita cakap kat dia, kita tak bagi tahu orang lain, tak boleh untuk bagi tahu orang lain. Walaupun dalam record nakabak. Faham Apa benda yang kita cakap kat dia, kita janji, antum kena ingat. Contoh, dia fail. So dia akan menyebabkan dia punya waktu untuk berada dekat UIA lagi lama. Tuan-tuan nak bagi tahu benda tu dekat dalam record nakabak, tapi nanti dah janji dengan dia, tak boleh takkan cakap kat orang lain. Unless dia yang bagi tahu. So jangan cakap benda tu dalam record nakabak, cakap je dia akan sambung. Atau sebab-sebab yang tak boleh beritahu sebab anda janji, tapi dia akan sambung. Faham tak? So jaga benda apa yang kita dah jaga kat dia. Sebab ingat kita gain dia punya trust. So kita kena bagi dia punya trust tu. Okay, thank you Nabil, no worries. InsyaAllah. Okay, so dapat dah idea? So semua benda ni akan terjadi at any time in their life. Kita tahu tak tahu je. Okay, contoh ada orang dia tak really into birthdays. Tapi dia happy je kalau orang ucap kat dia. Kan? Ada orang yang very values anniversary families. Maksudnya anniversary mak ayah dia ke,
Kalau kita dah sampai tahap Mak Aisyah yang sangat rapat dengan dia, kita pun akan wish juga. Beritahu kat aunty. Minta sikit, tanya sikit aunty macam mana boleh 30 tahun. Ya contoh. Memang je sebenarnya bukan kita nak dengar apa aunty tu bebel. Tapi that's part of Mak Aisyah. Kan? Okay. Link ni Anabi aja. So korang boleh je nak refer bila-bila. Kalau rasa macam buntutnya macam mana ni. Buat je kat sini. Okay? Okay, next. Kita balik semula kepada kita punya tu. Kita akan buat last simulation. Kita ada lagi 7 minit. So hopefully kita simpan, nak siapkan. Okay. Oh, kita pergi kat precaution sekejap. So precaution, ada 1 minit kat sini. So precaution, kita kena ingat yang kita adalah manusia dan dia adalah manusia. Orang yang kita nak berinteraksi ni, orang yang kita nak mengayashi ni adalah manusia. Dia ada hati, dia ada perasaan. Okay, apa benda yang kita tak suka orang lain buat kat kita, kemungkinan besar dia tak suka kita buat kat dia. Dia tak suka orang kita cerita dekat seseorang, kemudian habis semua orang tahu pasal cerita tu contoh. So kita jangan buat kat dia macam tu. Dia cerita kat kita beritahu kat orang lain. Okay. Walaupun dalam usrah kita sendiri. Kita ingat dia adalah manusia first. Okay. Apa lagi? Manusiawi. Kadang-kadang dia perlu ambil rest. So bagi dia rest. Untuk Zon, waktu kita buat analisis, kan tadi kan kita buat analisis apa semua. Tetapi kita perlu ingat analisis kita tu sangat surface. Kalau kita tak tahu lebih banyak, kita akan buat banyak assumption. Contoh kita assume okay dia adalah budak Muslim, so dia tak suka benda-benda lara contoh. Itu adalah assumption. Betul ke tidak, kita akan tahu waktu kita betul-betul mengayashi dengan dia. Dia budak Muslim dah terbiasa dengan usrah, so tak payah letak effort 100% sangat contoh. Itu assumption. Okay, so jangan menggunakan terlalu banyak assumption semasa analisis. Fokus kepada apa benda yang kita dah tahu. Benda yang kita tahu tu maksudnya kita kena mengayasyah benda tu. Untuk kita lebih tahu tentang dia. Okay. Limitasi peribadi dan masa. Terutama kalau dapat mutarabi yang sangat clingy ataupun mutarabi yang sangat nak kita seorang. Okay. Bagus intimat fardi. Tetapi sekiranya intimat fardi terlalu banyak, dia agak menyukarkan kita in the future. Dia agak sukar lah. Jadi intimat fardi terlalu tinggi, tiba-tiba nak tukar usrah pun tak boleh. Dia nak share dengan kita sahaja, tak nak open up ke orang lain. So tu bukan sihat. Okay. So kita kena limit diri kita juga. Contohnya masa juga, kalau kita rasa masa ni tak boleh, kita kena cakap tak boleh. Okay. Tetapi sebelum kita bagi limitasi, kita try our best dulu. Okay. Dan fokus apa benda yang kita boleh kawal. Kita tak boleh kawal contohnya dia tak jawab kita punya message. Kita boleh kawal berapa banyak message kita bagi dia. Kita tak boleh kawal dia jawab dia punya masa berapa lama. Kita boleh kawal kita punya respon macam mana. Okay. Okay. So kalau ada lagi, sebenarnya agak kejam masa untuk kita buat kita punya ni. Okay, jom kita buat Alia. Okay. Alia baru pindah ke IAA dari universiti luar negara untuk semester baru. Menggunakan kredit transfer diterus ke tahun 3 pengajian. Disebabkan pandemik, anda belum jumpa dengannya secara direct, hanya menggunakan WhatsApp dan video call. Dia kurang aktif dalam media sosial, namun sangat cepat merespon di WhatsApp dan tidak pernah lewat menghadiri sebarang perjumpaan. Ahli usrah baru Alia juga senang dengan kepribadian Alia menyebabkan mereka mudah bersembang. Apakah cabaran dan peluang Muayyasyah dengan Ali ataupun Alia? Boleh tulis, boleh cakap. Apa lagi yang akak belum panggil nama? Okay. Apakah peluang dan nama Aisyah bersama dengan Ali Alia? Asia ada cadangan? Ada idea? Anak kakak? Mungkin macam kalau peluang tu macam untuk video call apa mungkin dia lagi okey kot. Ataupun something buat aktiviti online. Macam ada game online yang okey macam tu lah. Okay. So kita boleh tengok dia senior. So bila dia cakap tentang peluang, maknanya
dia senior tapi dia dah melangkaui. Maknanya dia terus pergi masuk kat senior year tanpa melangkaui mahalah apa kita panggil foundation kan. So mungkin ada banyak benda dekat uni yang dia tak tahu. Mungkin banyak benda dekat uni dia tak tahu. So dekat situ je peluang. Kita ajarkan dia macam mana dia nak buat. So dia tak pernah pergi kat kampus. So waktu dia nak ke kampus, kita menjadi orang untuk tolong dia dekat kampus. First day untuk tour. Tu peluang. Apa lagi peluang yang Tom boleh nampak kat sini? Akan cakap je apa yang akan nampak. Peluang dia sangat aktif dekat dalam WhatsApp. So gunakan WhatsApp as main medium. Peluang bercerita tentang pengalaman di Universiti Luar Negara. Betul? Ahli usrah baru Alia senang dengan peribadian Alia. Menggunakan ahli usrah dia untuk turut muayashah bersama-sama supaya dia rasa bilang dalam usrah tu. Okey? Lagi? Tak pernah lewat menghadiri sebarang perjumpaan. Maksudnya dari segi peribadi dia, dia memang orang yang tepati masa. Apakah cabaran dia? Cabaran dia kalau usrah kita merupakan usrah yang suka lagging masa. Cabaran dia macam mana kita nak ensure kita ada tempat pada waktunya. Okay. Cabaran dia kurang aktif kat media sosial. Kalau dia tak jawab kat WhatsApp, kita nak reach guna apa lagi? Kita tahu tak rumah dia dekat mana. Okay. Dia senior, mungkin dari segi pengetahuan dia tahu banyak. So maksudnya kita nak tak takut-takut untuk kita cakap tentang sesuatu isu. Tiba-tiba isu tu dia lagi banyak research dah. Maknanya kita kena prepare. So tu cabaran dengan solusi dia. Untuk apa tadi sebenarnya nak cakap. Peluang juga selain daripada WhatsApp, maksudnya peluang kalau dia datang awal, dia dah masuk dekat dalam Google Meet awal untuk usrah contohnya, dan gunakanlah waktu tu untuk mengasyar dengan dia sama-sama tunggu lain. Okay? So tu cabaran dan peluang. Nampak tak? Dia macam mana untuk buat cabaran dengan peluang ni? Okay. Next. Last one. Lepas tu kita boleh tutup dah. Hasan dan Husna. Rombakan usrah berlaku, Hasan dan Husna dimasukkan ke dalam rekod usrah kendalian anda. Walaupun sudah banyak kali bersemuka di program atau aktiviti, anda belum pernah betulkan nombor telefon atau bercakap direct dengan dia. Maksudnya kita selalu jumpa dengan dia dekat program-program, tapi tak pernah cakap dengan dia. Tiba-tiba dia jadi anak usrah kita. Okay? Dia merupakan seorang yang pemalu, lebih selesa dalam kelompok yang kecil, menyebabkan dia kurang terbuka berkongsi sewaktu Korea FRD. Agak aktif di media sosial untuk mengetahui isu-isu terkini dan berkongsi aktiviti harian tanpa followers yang ramai. Anda tidak pasti anda termasuk dalam close friend list beliau di Instagram ataupun tidak. Okay, last. Anda minta izin 5 minit untuk anda habiskan simulasi. Kalau siapa-siapa yang nak kena keluar, anda faham. Boleh je keluar insyaAllah. Okay, apa dia punya cabaran dengan peluang dia untuk Hasan Husna ni? Asmat try. Okay, go Asmat. Kalau cabaran dari segi ni kot macam pemalu lah. So macam setengah orang tak semuanya macam jenis suka dalam kelompok besar lah macam tu. So macam dia kena kecil-kecil macam tu lah. And then kalau peluang macam kan kalau tengok macam kalau aktif di social media tu kan, macam setengah orang ni dia memang jenis suka tengok lah macam contoh kat Twitter ke apa kan. Lepas nanti dia screenshot ke apa, lepas tu dia letak dekat dia punya status WhatsApp kan. So kat situ sebab kadang-kadang orang yang dia follow tu pun orang yang kita follow sebenarnya. So macam kat situ dah ada lah satu modal untuk kita macam seimbang dengan dia macam tu lah. Betul. Tu boleh jadi kita punya common ground untuk kita ambil peluang. Betul? So dalam waktu dia share dekat social media tu, reply je lah dia punya IG story. Reply lah dia punya komen lah dekat dia punya post. Simple. Tapi benda tu ni lah. Doable. Okay? Boleh jadi tu sebab kita boleh mengasyar dengan dia. Dia punya cabaran dia kurang